ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أنت السهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Ta'ala pada malam ini kita dapat bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada malam ini kita nak bicara berkenaan dengan taubat, yang mana pada saat taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umumnya taubat ini adalah jalan keluar untuk manusia balik kepada Allah sebagai fitrah bersih, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu dalam keadaan bersih. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, kullu maulud yuladu 'alal fitrah, sampai akhir hadis itu. Setiap anak yang lahir di atas muka bumi keluar daripada perut ibunya fitrah, bersih, tidak ada dosa dan noda. Fa'abawahu, ibu bapalah yang menjadikan mereka itu, mencorokkan mereka itu, sama ada nak jadi majusi ke, nak jadi Nasrani ke, nak jadi Yahudi ke, ataupun jadi Islam. Kerana persekitaran seorang kanak-kanak amat membantu untuk kanak-kanak itu menjadi baik, ataupun sebaliknya apabila dia meningkat dewasa, remaja, serta menjadi orang dewasa. Maka kita diseru balik kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sebagaimana Allah Ta'ala beri kepada kita, itu bersih. Dosa ni adalah az-zulumat, kegelapan. Dosa yang kita buat ni merupakan kegelapan. Seseorang yang membuat dosa akan ada titik hitam dalam hati dia. Buat dosa lagi, titik hitam ada lagi, sehinggalah gelap gelita hati dia. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman, yang bertaubat, adalah penghapusan daripada kegelapan dosa ini. Disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha
wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, tubu ilallah, baliklah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang memberi nasihat kepada kamu. Apa makna taubatan nasuha? Taubat yang memberi nasihat kepada kamu. Apa makna taubat yang memberi nasihat ini? Taubat yang memberi nasihat ini itu, seorang itu apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nak buat dosa tu, dia tidak akan terbuat dosa itu kerana yang pertama sekali, taubat itu menasihati dia supaya jangan buat dosa. Dia begini, bila seorang tu bertaubat dengan Allah dalam keadaan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala sebut, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiat, mudah-mudahan hasil daripada taubat kamu ini, ayyukaffir anhum sayyiat, dosa kamu ataupun kejahatan kamu, as-sayyiat, perkara jahat yang kita lakukan ini, yukaffir anhum sayyiat, dihapuskan, tidak diungkit kembali di hari akhirat, tak ungkit balik, hanya ditanya sahaja, adakah awak buat begini? Tu saja soalan dia. Orang mukmin tu kata, ya saya buat begini, diampunkan. Ambil kejahatan lain, adakah kamu buat begini? Bicara dia dengan Allah Ta'ala sahaja, bukan tonton di hadapan orang ramai. Tetapi orang yang jahat, yang matilah keadaan dosa dan tidak sempat untuk bertaubat dengan Allah, akan ditanya dia, kenapa kamu buat begini? Sebab apa kamu buat begini? Bila Allah Subhanahu wa taala tanya sebab kenapa awak buat begini, nescaya sebab itu mesti kena ada. Sebab apa saya buat begini? Mesti ada sebab. Kena beri alasan. Di atas sebab itu kena beri alasan. Oleh kerana itu sidang hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, apabila seorang itu bertaubat dengan yakin bahawa Allah Ta'ala menghapuskan dosa dia, bila dia nak buat dosa balik, dia akan fikir, kalau Allah Ta'ala dah ampunkan dosa hak lepas, aku nak buat dosa balik ni, belum tentu Tuhan ampun lagi. Dia mari fikir begitu. Fikir begininya orang panggil taubat yang menasihati dia. Mungkin saya terjemah agak lain dengan orang lain yang mengatakan, kalau kita buka tafsir dan sebagainya, ada juga mengatakan taubat yang sesungguhnya. Taubat yang sesungguhnya. Tapi kalau dari segi bahasa, nasuha makna nasihat. Tak perlu orang lain menasihati diri dia setelah dia bertaubat. Sebelum bertaubat tu adalah orang nasihat pada dia. Dia pun insaf, dan dia sedar di atas apa yang dilakukan itu adalah benda yang bercanggah dengan syariat agama. Lalu dia bertaubat kepada Allah, dia nak ulang dosa yang dia buat itu, taubat itu sendiri menasihati dia. Jadi kita kena ada taubat jenis begitu. Allahu Akbar. Secara syariatnya, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini iaitu seseorang yang meninggalkan semua perbuatan buruk dan menyesali perbuatan tersebut. Dia mari daripada menyesal dulu, nombor satu, menyesal. Seorang itu menyesal. Nak boleh mari kepada menyesal ni, ada orang Allah Ta'ala sentuh dengan susah baru dia menyesal. Mungkin masa dia senang, dia tak ingat bahawa dosa yang dia buat, kesusahan yang berbentuk kurangnya harta, sakit dan sebagainya, itu orang panggil kesusahan yang Allah Ta'ala timpakan kepada dia. Atau kematian orang yang dia sayang. Orang yang dia sayang mati. Siapa dia? Mungkin mak ayah dia. Masa mak dia, ayah dia ada ni, dia
tidaklah menjadi seorang yang baik. Tapi apabila ibu dan ayah dia meninggal, dia menjadi seorang yang baik. Kerana tersentuh hati dia, menyesal di atas perbuatan dosa dia, yang mungkin dia ni tidak menjadi anak yang baik, yang mungkin dia menjadi anak yang derhaka, yang selama ni tidak ambil tahu soal ibu dan bapa dia. Apabila mati ibu bapa dia, dia menjadi seorang yang baik. Maknanya Allah Ta'ala tarik dia daripada dosa dengan cara maslahah ataupun masalah yang Allah Ta'ala timpakan kepada dia. Kebanyakannya begitu. Kalau kita bercakap soal kebanyakan, banyaknya begitu. Orang yang balik kepada Allah Ta'ala ni apabila dia mula terantuk baru dia tersedar, barulah mengalir air mata. Salah satu daripada benda yang Allah Ta'ala nak selamatkan manusia daripada neraka Allah. Memang masalah tu memang masalah, banyak masalah. Tapi masalah tu sendiri, orang yang dikurniakan Allah Ta'ala, diberi oleh Allah Ta'ala sakit. Bila sakit, kalau sakit, dia ingat perkara tidak baik lagi, maka ada masalah pada hati dia, masalah besar, bukan masalah kecil. Seorang yang sakit ni adik-beradik dia mati. Tapi kalau tak sakit pun mati juga. Cuma sakit ni dia bercabang dua. Dia panggil sakit ibtila kerana diuji, satu lagi dia panggil sakit sakarat, sakit nak mati. Ingat kepada mati ni satu benda yang baik. Disebut oleh Nabi SAW, Nabi kata aktsiru, perbanyakkan kamu ingat kepada benda yang yang memutuskan kelazatan dunia, itu kematian. Kita yang rasa lazat ni, kita duduk atas muka dunia, boleh makan, boleh tidur, boleh menikah, ada anak, boleh makan, mana pun boleh kita makan sama benda yang halal. Lazatnya dunia ini. Nabi kata perbanyakkan kamu ingat perkara yang memutuskan kelazatan ini, iaitu kematian. Nabi suruh ingat banyak mati. Boleh faham tu? Boleh ke Mak Saleh orang putih, dia kata seorang yang hidup dengan mengingat kematian itu adalah orang yang kena satu penyakit jiwa, dia kata. Penyakit jiwa, maknanya ingat-ingat, oh aku nak mati, tak boleh buat apa dah, gini. Dari sudut psikologinya memang begitulah. Sudut psikologi ilmu Mak Saleh. Tapi sebenarnya kalau kita tengok para salafus salih, mereka ingat kepada mati ini sehingga mereka pengsan. Adakah nak kata salafus salih juga sakit jiwa juga? Kalau ikut ilmu Mak Saleh tu. Nampak ni? Saya ada ilmu psikologi yang boleh dipakai, ada ilmu yang tidak boleh dipakai. Bismillah. Macam pepatah Melayu juga, takkan Melayu hilang di dunia. Boleh pakai tak pepatah tu? Tak boleh pakai. Sebab Allah Ta'ala kata walikulli ummatin ajal, setiap umat itu ada penghujung dia. Hari ni nama Melayu, esok nama apa tak tahulah. Hari ni Melayu ni pun nak jadi macam bukan Melayu dah. Hilang dah sifat kemelayuan tu, hilang dah. Tak sentuh lagi soal agama. Umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan atas muka dunia ini dengan sebab kezaliman. Aw amina ahlul qura, Allah Ta'ala kata bagaimana aku hancurkan penduduk satu kampung pada duhan, pada waktu duha, wa hum yal'abun, ketika mereka asyik sedang bermain. Aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, dan bagaimana juga penduduk kampung itu ketika mana mereka sedang tidur dibinasakan oleh Allah. Kerana
Mereka engkar kepada perintah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala ganti, wa yastabdil qauman ghairakum. Allah Ta'ala ganti dengan kaum yang lain yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintah muka dunia ini. Itu ketetapan daripada Allah. Wa tilkal ayyam mudawiluha bainan nas. Allah Ta'ala kata ini hari yang mana aku gilir gantikan orang tu dengan ni. Allah Ta'ala gantikan. Tak salah untuk berbangga dengan Melayu, tapi kita lebih berbangga dengan Islam yang kita bawa ni. Nak bangga dengan Melayu, dah Cina hak Islam tu, dia nak bangga macam mana dia? Dia Cina. Apa ni? Kita tak sebutlah kesatuan Melayu Islam, tak sebutlah kesatuan Islam, sebut gitu. Kalau kesatuan Islam ni maknanya orang Cina ke orang India asal Islam. Sebab bangsa-bangsa ni dia kebetulan bangsa. Saya ni nak ejah jadi Cina tak boleh. Tuan-tuan pun begitu juga. Kita nak ejah diri kita ni hak Melayu nak jadi Cina tak boleh. Hak Cina nak ejah jadi Melayu tak boleh juga. Dok Cina situ lah. Cakap pun Cina situ, tapi Islam. Tapi Islam. Burma nak jadi Melayu pun tak boleh juga. Burma nak jadi Arab pun tak boleh. Syekh di Madinah, Syekh Muhammad Ayub, Allahumma ghfir lahu, Imam Masjid Nabawi, orang Rohingya yang duduk menetap lama di sana, dapat kerakyatan, boleh jadi Imam Masjid Nabawi, baca Quran betul pada kita lagi. Baca Quran dia tu kita tak apa Melayu, betul daripada Arab lagi dia, boleh ke dia bahagia Quran. Duk Burma situ nak tukar jadi Arab tak boleh walaupun pakaian Arab. Sebab itulah bangsa ni adalah benda yang kebetulan. Kebetulan. Kita nak bercakap soal Islam sekarang ni. Siapa je hak menghina Islam, kita kena ambil tindakan. Siapa je hak hina Islam. Kalau orang kata hina Melayu, dia kata dia hina Melayu. Orang Melayu ni begini. Mungkin betul juga dia kata tu. Kalau dia kata orang Melayu ni malas, kita kata Cina pun ada malah. Malah ni perangai semua manusia. Baik Melayu, baik Cina, baik India, malah ni perangai manusia. Cuma siapa lebih malas, siapa lebih rajin tu kita bicara kemudian lah. Tapi soal orang tu nak jadi Melayu, jadi Cina, jadi Arab, Allah Ta'ala tak ambil pandang. Hak penting sekali jadi mukmin ke kafir, hak tu hak penting sekali. Boleh faham ni? Baik. Sebab tu kalau kita sebut Melayu Islam ni, terasa orang Cina hak Islam, terasa orang India hak Islam. Habis terasa habis. Ya? Dan saya ni sebelah ayah, bukan pia Melayu, Tok Wan ayah tu mari India tu. Mari India tu. Muka bukan macam Syahrukh Khan. Nampak ni. Dan tuan-tuan apa sama juga ada hak mari daripada Yaman, mari daripada Banjar, mari daripada keturunan Bajau, keturunan Jawa. Saya pergi ke Johor tu, Jawa saja. Penting ke keturunan ni? Tahu keturunan tu penting. Tapi nak membangga dengan keturunan itu, Islam tak suka sangat bangga dengan keturunan, tapi dia lebih bangga menjadi seorang mukmin. Baik, kita balik pada apa yang saya sebut tadi. Seorang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, dia ada rasa menyesal di hati dia. Penyesalan itu datang daripada sifat semula jadi manusia yang Allah Ta'ala kurniakan. Saya sebut tadi, ketika mana dia menghadapi musibah, biasanya mari penyesalan itu. Itu hikmah di sebalik musibah. Hikmah di sebalik musibah. Mungkin tidak ada musibah, dia jadi tak menyesal. Manusia yang paling celaka di atas muka dunia ini, hidup dia tak pernah rasa menyesal.
dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Taubat ini mari daripada hati yang menyesal, dan hati ini mengharapkan Allah Subhanahu wa taala sahaja mengampunkan, tak ada orang lain. Dosa kita dengan Allah ni, kita tak boleh nak orang panggil swastakan dia supaya orang minta untuk kita tanpa kita minta. Tak boleh. Kerana dosa kita dengan Allah, kita kena minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta orang tolong doakan kita supaya dirahmati kita ini, supaya murah rezeki kita, supaya mudah urusan, itu cerita lain, itu tak apa. Tapi tidak ada orang yang mengetahui dosa kita. Dosa yang kita buat diharamkan untuk kita sebar kepada orang. Kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala senyap-senyap, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan itu untuk Allah taala ampunkan segala apa yang kita lakukan. Tak payah pun bangun tengah-tengah malam ambil air sembahyang, sembahyang 2 rakaat dulu, angkat tangan minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla, gitu je. Hak nama solat taubat, solat apa tu, kita letak nama. Sedangkan bangun solat tahajud, Nabi buat tahajud, dalam itulah taubat, dalam itulah apa ni sembahyang sunat, dalam itulah taubat, dalam itulah hajat, dalam itulah buat tahajud lah, sembahyang tahajud. Bukan kita atur solat kita, mula-mula tasbih, lepas tu solat hajat, lepas tu solat ni, macam duk buat qiyamul lail lah tu, qiyamul lail program hak tu, dia buat program saja. Tapi hak sunnah nabinya jelas-jelas dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, pada sepertiga malam bangun bertahajud. Kataan itu disebut tahajud. Bangun solat tahajud, Allahu akbar 2 rakaat. Tak boleh 2, tapi semayang Nabi 8. Semayang 8. Sujud biar lama, rokok biar lama, duduk diri biar lama. Tak ingat Quran ustaz, bacalah Qul huwallahu 40 kali pun tak apa, 50 kali pun tak apa, asalkan berdiri lama. Dah baca dengan tadabbur. Maya sunat boleh letak Quran di hadapan, letak Quran depan, baca satu-satu, tak pandang merakok-rakok baca Quran pun bacalah depan Allah Ta'ala, Tuhan tahu. Bukan tunggu semayang baca Quran lancar dulu baru nak semayang tahajud, bukan gitu. Kalau kita nak baca Quran lancar dulu baru nak semayang tahajud, bila tak semayang tahajud? Sebab mati, menipu syaitan lah tu orang panggil tu. Syaitan duk menipu. Tak payahlah, syaitan kata, bapa tak lancar lagi baca Quran. Baca Quran dulu. Tak lancar Quran, sampai ke mati tak lancar Quran, Tuhan tak bagi pada dia. Sampai ke mati tak pernah semayang tengah malam. Ini tipu daya syaitan yang menipu kita. Seorang yang sanggup bertaubat adalah orang yang berkorban hawa nafsu dia untuk mengharapkan keampunan Allah. Ni yang paling Tuhan suka. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersedia untuk menghapuskan dosa wa taubat tu. Bersedia menghapuskan semua dosa. Sebab apa? Sebab seseorang tu dia boleh menahan hawa nafsu dia, menahan segala keinginan dia daripada melakukan dosa, daripada terjumus dalam maksiat, daripada terjumus dalam dosa yang besar kerana Allah. Bukan senang. Bukan senang. Kita nak tahan keinginan kita, nak bagi keinginan tu sama dengan apa ni orang panggil sama dengan wahyu Allah. Bukan satu benda yang mudah. Ya Rabbi, duk tengah-tengah tu pun kena tipu ke syaitan molek-molek. Tengah-tengah kita panggil duk nak balik pada Allah tu pun kena tipu ke syaitan. Tengah balik ke Allah Ta'ala, syaitan kata, tak padan mu tua-tua baru nak bertobat, dia kata. Biar gitulah, Tuhan tahu mu ni macam mana.
Tuhan tahu isi hati kamu ni, duduk gitulah. Tak payah baca Quran dah, tua-tua dah. Syaitan tolong tazkirah pada kita. Kita duduk fikir sorang-sorang kata, oi, betul juga kita kata. Maka ada kita senyap gitu. Mujahadah melawan hawa nafsu ini satu perkara yang bukan mudah. Tentang taubat ini satu tulisan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Dia kata taubat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah taubat nasuha, taubat yang beri nasihat tadi, yang mencakupi 5 syarat utama, dia kata. Kita nak suruh saat taubat kita diterima oleh Allah ni masuk syurga lah. Belum daripada tu kita kena tahu syarat ni. Yang pertama kata dia, hendaklah taubat itu dilakukan secara ikhlas. Apa maknanya? Artinya yang mendorong dia untuk bertaubat adalah kecintaan dia kepada Allah, pengagungan terhadap Allah, harapan pahala dan rasa takut tertimpa azab. Ia tidak menghendaki dunia sedikit pun. Jika dia inginkan, maka taubatnya itu akan diterima. Jika ini yang dia inginkan, maka taubat itu akan diterima. Kerana taubat dengan tujuan yang lain tidak diterima, kecuali taubat itu ikhlas kerana Allah. Memang syarat untuk melakukan amal, ikhlas nombor 1. Orang tanya, ada ke ustaz taubat hak tidak ikhlas? Ada. Dia bertaubat kerana takut pada sesuatu. Takut pada sesuatu. Maka dia pun, tak boleh buat ni, kita kena bertaubat ni. Hati tu ada keinginan lagi nak buat tu. Cuma malu ke tok tua orang panggil. Balik rumah tok tua ni warung semayang. Duduk di rumah Allah, syaitan pun giling kepala. Tengok perangai dia ni. Dia taubat sekejap, taubat lah tu, balik semayang semua tu. Tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Dan dia tidak boleh kerana apa sahaja yang mendorong diri dia untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kerana cinta dia pada Allah. Dan dia mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala serta dia mengharapkan pahala hanya daripada Allah, dan dia takut untuk ditimpakan azab tadi dia. Ini ikhlas. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, dia kena ada menyesal dan sedih di atas dosa yang dilakukan sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah. Buktinya dia terus meninggalkan keburukan tersebut. Taubat seperti ini adalah taubat yang penuh dengan keyakinan dan berdasar kepada ilmu dan akidah yang betul. Taubat jenis ni berdasarkan ilmu dan akidah yang betul. Apa dia? Dia menyesal. Nak boleh kemari menyesal tu, dia tahu hak dia buat tu dosa, baru mari menyesal. Ada orang tahu yang dia buat tu berdosa, tapi kadang-kadang ialah syaitan duk tipu dia. Kita dengan syaitan ni kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Tapi Allah ni rahmat, sungguh dia rahmat. Rahmat. Dia suruh kita beristighfar pada dia. Ucap dengan mulut astaghfirullah, astaghfirullah. Sebelum daripada ikat janji bertaubat dengan Allah ni, ada yang dia ajar kita astaghfirullah wa atubu ilaih. Ataupun astaghfirullah, kita panggil istighfar. Istighfar ni maknanya kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala tutup kita punya dosa. Daripada astaghfirullah itulah dia mari menyesal, dia mari rasa nak berubah kerana sebut astaghfirullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
beristighfar 100 kali sehari. Dan Nabi tidak menghadkan istighfar itu pada 100. Maknanya orang yang nak istighfar banyak lagi lebih pada tu pun tak ada masalah, kerana Nabi lafaz secara umum. Inilah astaghfirullah, aku beristighfar pada Allah, bertaubat pada Allah 100 kali. Allah. Kita berapa kali istighfar pada Allah? Kata riwayatnya Abu Hurairah ni, istighfar 12,000 sehari. Astaghfirullah, astaghfirullah. Buat kita ni bercakap lebih pada banyak daripada berzikir lagi. Berzikir itu kurang, cakap tu banyak. Tu yang kena tipu hidup atas muka dunia ni, kena tipu ke syaitan. Kesian dengan diri kita sendiri, termasuk saya lah. Nak jauh daripada syaitan tu kita kena Allah. Kalau security ni kena double. Dan security untuk jiwa kita ni astaghfirullah, astaghfirullah. Tengok dosa tu astaghfirullah, tengok benda astaghfirullah. Dia tak jadi nak buat. Kalau betul-betul astaghfirullah tu dimari dengan hati. Kalau astaghfirullah main-main tak jadi. Astaghfirullah tengok orang perempuan seksi, astaghfirullah juga tapi mata kau luah. Astaghfirullah, astaghfirullah, mata dia begitu. Nah, dia mesti astaghfirullah ni dengan rasa bahawa benda tu adalah benda yang mungkar. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bila dia tahu benda tu dosa dan perkara tersebut dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang dia buat? Dia segera meninggalkan maksiat tersebut. Segera tinggal. Macam mana kita nak menyegerakan tinggal itu? Kita kena ubah daripada maksiat itu kepada kebaikan. Bismillah. Kalau kita baca kitab Al-Imam Ghazali bab hati ni, ada juga dia sebut benda yang betul lah. Dia kata seorang yang nak mengumpat pada orang, mengumpat ni kan dosa besar. Mengumpat caci ni dosa besar. La yaskhar qaumun min qaumin asa'i yakuna khairan minkum wala nisa'un min nisa'in asa'i yakuna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman. Tak sebutlah Quran tu, suratul Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman, yang kamu caci satu kaum. Mungkin orang yang kamu caci itu lelaki yang kamu kata itu lebih baik daripada kamu. Perempuan jangan caci sama perempuan. Mungkin perempuan yang kamu caci itu lebih baik daripada kamu. Orang yang caci ni dia rasa diri dia lah baik, sebab tu dia kata pada orang. Perkara ni perkara keji. Imam Ghazali kata nak berhenti daripada mengumpat. Dia kata bila nak mengumpat orang, mau keluar duit RM10. Nak mengumpat orang, mau keluar duit RM10. Sampai habis duit kamu, berhenti mengumpat. Dia kata gitu. Kalau adalah majlis, satu majlis tu caci orang ke, fitnah orang, tuduh orang, kita keluar daripada majlis tu. Bukan kita jadi tukar tambah. Bukan. Biasalah seorang tak puas hati dengan seorang. Kawan ni tak puas hati ke kawan ni, orang sama. Kawan ni tak puas hati, kawan ni tak puas hati, sama. Berkumpul lah hak tak puas hati tu. Kawan ni kata begitu, kawan ni kata begini, kawan ni kata begini. Islam mengajar kita kalau majlis gitu kita lari. Tak maaf, saya ada kerja sikit. Dia tak bagi gitu. Tapi kalau bermusyawarah, tak puas hati ni, bermusyawarah untuk betulkan dia, tak apa, betulkan dia. Nasihat dia. Tak ada cakap belakang-belakang, kena nasihat. Kerajaan pun begitu, kena nasihat kerajaan. Supaya jadi okey. Tak okey kerajaan mana pun. Parti mana merintah tu nombor 2, tu masalah politik.
Tapi Islam ni sifat dia ad-dinun nasihah. Sifat dia nasihat. Kena nasihat pada orang. Tak kira siapa pun. Oleh kerana itu, kerja nasihat ini, watawasau bil haqqi, pertama watawasau bis sabr. Ayat la surah lain, watawasau bil marhamah. Ada juga ayat itu. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Satu, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Watawasau bil haqq, berpesan dengan kebenaran. Benar ni biar kita duduk dalam kebenaran, bukan kita heret kebenaran tu biar mari duduk dengan kita. Tidak. Boleh faham ke tak ni? Kita heret kebenaran mari duduk dengan kita dalam keadaan kita ni salah, tapi nak suruh nampak benda tu benar. Kita heret benda benar tu mari dekat kita, seolah-olah macam kita ni benar, padahal kita salah. Kita kena duduk dalam kebenaran itu, baru dia jadi kerja. Siapa pun yang tidak benar, kita kena kata benar. Penyaksian mesti benar, mesti daripada hati kita. Orang nak marah tak puas hati, itu dia punya pasal. Tapi kita kena bercakap benar. Cakap benar, tak boleh bohong. Jangan kerana dia tu puak kita, kita pun nak bohong. Sebab bukan kroni kita. Kita fitnah sebab dia bukan kroni kita. Kita bela orang yang bersalah sebab dia bukan kroni kita. Yang buat salah tu lawan kita, yang tak buat salah tu lawan kita, tak salah pun, tapi dia lawan kita. Kita kata dia tak betul, sedangkan dia betul. Wala yajrimannakum syana'anu qaumi alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kamu benci kepada sesuatu kaum menghalang kamu daripada buat adil. Adillah, kerana adil itu dekat dengan takwa. Wa tawasau bil haqqi, yang pertama. Wa tawasau bis sabri. Oleh kerana kerja nak pesan pada orang ni adalah kerja yang berat, kamu kena sabar. Sebab beri nasihat kepada orang ni kerja Nabi. Kerja Nabi. Yatslu alaihim ayati, baca ayat Quran, tu kerja Nabi. Yatslu alaihim maknanya baca ayat Quran. Nabi kena baca ayat Quran pada orang setelah Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Satu, yu'allimuhumul kitab, dan juga ajar kitab Al-Quran ni. Bukan setakat baca, tapi ajar, beri penerangan. Al-hikmah, kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa manusia itu tugas Nabi. Semua ni ajar orang, baca kitab, bersih jiwa, semua sekali ni di bawah satu benda, iaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, berpesan dengan penuh kesabaran. Satu lagi watawasau bil marhamah, berpesan dengan ada sifat rahmah, kerahmatan. Orang yang tak dapat dakwah lagi, tak dapat hidayah lagi, kita jangan benci ke dia. Kita kena ada rasa kesian ke dia. Sebab Tuhan tak tunjuk lagi ke dia. Itu jiwa orang mukmin tu. Jiwa orang mukmin. Benci dengan maksiat yang dia buat tu. Tapi bukan benci kepada dia terus, tidak. Kepada maksiat yang dia buat tu kita benci. Kita tak suka pada maksiat tu, tapi kita kena ada sifat rahim dalam jiwa kita, kesian ke dia, takut dia masuk neraka Allah Ta'ala. Kita pakat-pakat nasihat ke dia. Nasihat begini orang panggil nasihat yang mari daripada lubuk hati kita, tanpa inginkan apa-apa. Jam bunyi dah, sikit lagi. Yang ketiga, berhenti maksiat. Yang keempatnya, bertekad tidak ulang lagi dosa tersebut sampai bila-bila. Dan yang kelima, taubat itu dilakukan bukan pada masa penerimaan taubat telah habis. Bila? Yang pertama, ketika mana seorang itu nyawa sampai di halqum dia,
dan ketika mana matahari naik di sebelah barat itu kiamat. Masa tu dosa kita telah pun tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita mati, kita minta supaya bertaubat, kerana taubat itu menghapus segala dosa kita. Mudah-mudahan diberkati Allah. Kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi